Sekarang ini kita dah lihat kepada ekonomi madani dan kalau ikut perinciannya, ekonomi madani telah menggariskan dua fokus utama iaitu untuk menjadikan Malaysia sebagai jago ekonomi serantau dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat hidup Malaysia. Jadi kita akan berkongsi kepada anda hari ini dalam komentar SVM berkaitan dengan jago ekonomi serantau dan hari ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Irfan. Selamat pagi. Baik, Doktor, dalam kita melihat kepada inisiatif ekonomi madani ini, kita perlu membuat satu rombakan ekonomi yang baru. Jadi, apa yang perlu kita fahami tentang percaturan baru yang akan dilaksanakan selepas ini? Baik Irfan. Kalau kita ingat, kalau tahun 80-an dahulu ataupun 90-an kita dikenali, Malaysia dikenali sebagai harimau Asia. Pada masa itu pertumbuhan KDNK negara pada sekitar puratanya 8% tahun. Namun kita telah kehilangan rentak sedikitlah pertumbuhan negara dan sepatutnya kita menjadi sebuah negara maju bahawasanya pada tahun 2020. Tapi kita tahu apa yang berlaku pada tahun 2020 dengan pandemik, satu episod yang sukar bagi seluruh dunia lah. Jadi dengan plan ekonomi madani ini, ia cuba menjadikan Malaysia menjadi salah satu kuasa ekonomi yang kembali dihormati di rantau Asia, sekurang-kurangnya di Asia Tenggara, dan ia memerlukan percaturan bagaimana untuk menstruktur semula maupun mentransformasi ekonomi negara dari pelbagai aspek. Irfan, secara mudah ejen transformasinya adalah pengadaptasi teknologi untuk melonjakkan ekonomi. Ia perlu dilonjakkan penggunaan teknologi ini bukan hanya dari segi komunikasi seperti 5G yang kita buat ini, tapi juga pada sektor-sektor ekonomi yang lain seperti pertanian moden, pertanian yang begitu maju sektor pembuatan, AI, kecerdasan, dasar pendidikan yang mendedahkan pada kemahiran awal pada peringkat awal seperti seperti sekolah rendah lagi kita cerita pasal TVET, sekolah rendah lagi kita cerita pasal pembangunan teknologi, dan dia dibawa untuk membangunkan insan-insan yang punya kemahiran dalam teknologi, kemahiran dan sebagainya. Selain daripada itu, apa yang mustahak adalah polisi dan undang-undang untuk menarik para pelabur yang kita ada sekarang maupun luar dan dalam. Maksud saya di pelabur tempatan haruslah fleksibel, haruslah sentiasa peka dengan perubahan, kerana bukan hanya kita saja yang cuba menarik pelabur, tapi pelbagai lagi negara-negara lain di serantau Asia ni yang cuba menarik pelabur ke negara mereka. Itu kita harus peka dan sentiasa up to date lah, secara kompetitif lah. Dan banyak negara ni sebenarnya melihat menjadikan Malaysia ni sebagai salah satu rujukan untuk menarik pelabur. Dan apapun kita boleh belajar bagaimana untuk menstruktur semula. Kita melihat negara-negara yang dulu sebaris yang kita pada tahun 80-an, 90-an seperti Taiwan, Korea Selatan yang kini telah melonjak dengan penggunaan teknologi dan dasar-dasar perniagaan yang lebih terbuka dan bertaraf dunia. Kita juga boleh belajar daripada delegasi Asia, ekonomi kedua terbesar di dunia, China. Sejak menyertai WTO pada tahun 2001, dalam beberapa dekad saja dia merupakan salah satu kuasa ekonomi dunia. Apa yang penting pun Irfan, kalau kita nak menjadi negara yang maju, negara yang hormati, bukan hanya menjadi sebuah negara yang maju, tetapi juga rakyat. Yang penting tu rakyat dapat menikmati kemakmuran negara, mendapat pendapatan yang tinggi dan sebagainya. Itu juga sama pentingnya, dan mungkin itu yang lebih penting daripada kita mencapai sesuatu tapi kita sebenarnya mungkin hanya sekadar mencapai dari segi fizikal tapi rohaniah sudah tak sampai, Irfan. Baik, Doktor. Beberapa penalisis ekonomi telah membuat kenyataan bahawasanya ekonomi negara akan berkembang 4.8% sekiranya ekonomi madani ini dilancarkan dan dilakukan dengan segera. Dan mungkin Doktor boleh kongsikan juga adakah jangkaan Prof Doktor juga sama dengan penalisis ekonomi yang lain, dan bagaimana untuk kita merealisasikan impian ini sebenarnya? Bagi saya sasaran yang diletakkan itu pada masa sekarang sehingga suku kedua tahun ini kita berada pada landasan yang baik, yang sesuai untuk kita mencapai. Cuma dari segi cabarannya adalah apabila perdagangan kita, ekspor kita sedikit sederhana, sedikit menurun kerana bukan kesalahan kita tetapi adalah kekurangan permintaan bila negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, UK dan negara-negara Eropah mengurangkan permintaannya, pembeliannya daripada China, dan kita pula juga memberikan bekalan pengeluaran produk kita sebab kita terletak dalam rangkaian bekalan nilai dunia
Apa yang kita produce di Malaysia, keluar ke Malaysia juga diekspor ke negara lain seperti China yang juga telah akan dikilangkan lagi dan dihantar ke negara-negara maju. Jadi apa yang saya lihat, kerajaan juga dari segi dasar fiskal oleh kerajaan Malaysia dan juga dasar monetary oleh Bank Negara, seiringnya kita walaupun OPR telah dinaikkan tapi sebenarnya dia ditahan, bertahan, distabilkan, kerana apa yang perlu adalah kita menjana ekonomi domestik itu sendiri. Ekonomi domestik ini perlu, kita harus memberikan dari segi kemudahan aliran tunai, di bank-bank dan sebagainya, orang boleh membuat pinjaman, memperkembangkan perniagaan. Ini yang perlu kita lihat untuk mengimbangi, dan saya rasakan untuk tahun 2023 sekiranya ekspor semakin sederhana, tapi yang penting ke sini Irfan, walaupun perdagangan kita, ekspor kita sedikit menurun, tetapi dari segi lebihan dagangan tetap berterusan. Itu yang rekod yang kita Malaysia ni, import dia turun juga, masih berkurang daripada ekspor kita. Jadi kita berada pada landasan yang terbaik sebenarnya untuk mencapai apa yang kita sasarkan. Baik. Kita boleh lihat sebenarnya perdagangan itu masih penting walaupun ada nilai ekspor dan import juga yang akan jatuh nanti, tetapi perdagangan dengan negara luar juga perlu dilaksanakan supaya negara kita dapat berkembang dari segi ekonominya, dan dunia telah melihat Malaysia sebagai satu negara yang stabil untuk mereka tanamkan pelaburan di sini. Misalnya yang terbaru kita ada Tesla yang telah bertapak di Malaysia ini. Jadi apakah inisiatif kerajaan yang lain untuk meningkatkan pelaburan asing untuk datang ke negara kita dan membuat pelaburan di sini? Kita yang penting sekali saya dapat melihat bukan saja polisi kita, pencukaian kita juga berubah Irfan, tetapi juga Malaysia pimpinan negara itu sendiri komited turun padang berjumpa dengan pemimpin-pemimpin global seperti Elon Musk, dan berjumpa dengan negara-negara yang rakan strategi perdagangan, Turki dan sebagainya, untuk membawa pelaburan masuk ke Malaysia. Dan ini bukan hanyalah berdasarkan hanya bercakap, tapi melakukannya. Itu bukan hanya, dia dasarnya seperti walk the talk lah. Itu yang penting. Dan juga ia juga diturunkan kepada kementerian-kementerian. Kita dapat melihat Kementerian Perdagangan, perdagangan yang diterajui oleh Tengku Zafrul, kita dapat melihat kementerian-kementerian lain, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, kita dapat melihat banyak kementerian. Dia sinergistik, dia sama-sama cuba menyampaikan, cuba menarik pelabuhan asing masuk ke Malaysia. Inilah kestabilan yang dimahukan, kerana kita harusnya, mana-mana kerajaan pun yang memerintah seharusnya mesra pelabur, dan kita, saya juga suka menekankan di sini, kita hanya bukan saja cuba menarik pelabur luar negara, tetapi juga memberikan pelbagai inisiatif kepada pelabur tempatan itu sendiri. Supaya pelabur tempatan mungkin mereka ada lebihan keuntungan dan mereka mahu melabur dan membangunkan. Jadi kita juga patut melihat bahawa kita perlu membantu pelabur-pelabur tempatan itu sendiri, kerana pusingan itu kalau dia melabur di negara lain kita rugi, lepas tu dia juga kalau dia melabur di Malaysia dia juga memberikan pelbagai kelebihan kepada negara. Irfan. Doktor, selain daripada aspek pelaburan, ekonomi madani juga telah menitik beratkan usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai ekonomi Islam global yang terkenal dan juga yang mampan. Jadi, apakah antara pembaharuan yang akan dilaksanakan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai ekonomi Islam global yang terbaik di dunia? Okey, Bank Negara telah mengadakan master plan, master plan untuk kewangan Islam, dan ialah satu master plan yang bagus. Apa yang kita perlukan, apa yang dibawa oleh dan ditekankan oleh Perdana Menteri dalam ekonomi madani adalah kolaborasi sebenarnya, komitmen semua pihak untuk mentransformasikan kewangan Islam ke satu tahap yang lebih tinggi. Mungkin sekarang dengan kewangan Islam ni macam sama je kan, macam kewangan Islam, tapi sebenarnya dia ada dia punya struktur ataupun dia punya kontrak syariah dia sendiri. Ini yang saya katakan, ia perlu memerlukan kolaborasi, memerlukan komitmen. Bank Negara telah mengeluarkan master plan. Syariah Advisory Council SAC, Majlis Penasihat Syariah Bank Negara telah mengeluarkan pelbagai polisi, dan apa yang perlu adalah bank-bank di Malaysia cuba untuk mentafsirkan dan membawa produk-produk yang lebih Islamik, dan di samping itu juga bukan hanya menjadi satu mesti menjadi jago kampung, tetapi juga membawa produk-produk ini di seluruh dunia. Kita negara tahu, seluruh dunia tahu bahawa Malaysia antara pemain utama dalam suku, dalam capital market di dunia, dan kita mahu melihat lebih lagi, bukan hanya sebagai suku, sebagai satu produk yang dikenali dunia,
kepada Malaysia, tetapi juga kepada produk-produk yang lain. Kita banyak produk di kewangan Islam di Malaysia yang boleh dijadikan rujukan dan dikembangkan negara-negara yang dulunya tak pernah tahu pasal kewangan Islam, tetapi berjaya mengadakan kewangan Islam. Malah di Eropah Timur, di Afrika, di Amerika Selatan telah pun mengadakan pelbagai aspek kewangan Islam. Dan ini adalah salah satu langkah yang baik kerana kewangan Islam ni selepas penubuhan Bank Islam tahun 1994, 96, Syarikat Takwa Malaysia dan sebagainya telah berkembang pesat dan ia harus dilonjakkan lagi. Dan bagi saya plan ekonomi madani ini adalah sesuai lah pada masa yang tepat. Ya, Irfan. Okey, peranan masyarakat khususnya usahawan sangat penting dalam kita melonjakkan kadar ekonomi negara ke tahap yang lebih baik. Jadi apakah cara yang terbaik kerajaan lakukan untuk mengantarabangsakan syarikat pemula dan juga PKS tempatan yang ada di sini? Okey, kerajaan telah melalui melalui Suruhanjaya Syarikat, Suruhanjaya Syarikat dan Security Commission juga telah memberikan banyak kelonggaran bagaimana penubuhan syarikat pemula, bagaimana memudahkan ke aliran modal ke Bursa Malaysia dan sebagainya. Semuanya itu dah ada. Apa yang kita perlukan melebih adalah promosi ke benda-benda ini, dan kita cuba menjadi lebih baik dengan membuat rujukan kepada negara-negara yang cukup maju, dan hal ini seperti Singapura, Hong Kong dan sebagainya, yang selalunya menjadi satu rujukan kepada negara-negara lain untuk bagaimana untuk membangunkan sektor perintis, sektor pemula dan sebagainya. Jadi kita harus melihat ini dari segi aspek yang positif, yang banyak lagi kita boleh lakukan. Apa yang perlu, yang kita suka adalah komitmen kerajaan dan memahami kepentingan teknologi, memahami kepentingan negara harus merubah struktur ekonomi yang ada dan keluar daripada kepompong yang kita mungkin rasakan sedikit selesa pada masa ini. Ya, okey. Terima kasih Doktor. Baik, mungkin sedikit kata-kata akhir Doktor untuk kita merasakan impian ini dan sebagai satu sandaran kepada ekonomi madani, kepada rakyat juga untuk sama-sama kita membangunkan ekonomi negara. Seringkasnya. Secara ringkasnya, apalah masyarakat kita sendiri harus memainkan peranan, Irfan. Pertamanya, kita harus membantu ekonomi kita. Kita harus membeli barangan buatan Malaysia, barangan keluaran Malaysia. Dan jika kita merupakan melancong, haruslah melancong di Malaysia. Barulah kita menguatkan wang kita. Selain daripada itu, kalau kita ni bertindak sebagai pengeluar dan mengeksport barang ke luar negara, gunakanlah barangan tempatan, barang mentah daripada Malaysia. Kurangkan pengimportan barang-barang daripada luar negara yang diproses semula. Jadi ini adalah antara benda yang kita boleh buat sebagai konsumer atau sebagai pengguna, titik beratkan tentang produk negara, belanja negara, kerana kita memerlukan ekonomi domestik pada tahun ini sekurang-kurangnya, dan kita dapat melihat ringgit juga telah semakin pulih, perubahan ringgit itu sendiri disebabkan oleh faktor global yang bukan hanya Malaysia tetapi negara-negara lain juga turut mengalami masalah yang sama. Jadi ini yang saya katakan, kita berfikir global dan tapi kita kita bereaksi secara tempatan. Ini yang kita think global, act local. Betul. Apapun kita walk the talk. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Aimil Zulkifli Abdul Rashid atas perkongsian bagaimana untuk kita menjadi jago ekonomi serantau Malaysia sendiri. Baik.